Jadi, sebagai kata yang merangkaikan kata adjektif dan kata kerja tak transitif dengan frasa nama, kata sendi nama tidak boleh dilenyapkan. Contoh, pelancong asing itu tidak suka buah durian. Salah. Sepatutnya, pelancong asing itu tidak suka akan buah durian. Betul. Kata oleh tidak boleh diikuti dengan kata kerana. Hal ini disebabkan kata oleh mesti diikuti dengan kata nama atau frasa nama. Sedangkan kata kerana ialah kata hubung. Oleh itu, gunakanlah kata nama sebab. Contoh ayat, perlawanan hoki itu ditangguhkan oleh kerana hujan lebat. Salah. Oleh ni kata sendi nama. Apabila kata sendi nama, mesti diikuti oleh kata nama ataupun frasa nama. Kerana bukan frasa nama, bukan juga kata nama. Kerana merupakan kata hubung. Jadi ayat ni salah. Ayat yang betul sepatutnya, perlawanan hoki itu ditangguhkan oleh sebab hujan lebat. Sebab ni merupakan kata nama. Jadi bolehlah oleh sebab hujan lebat. Kalau nak guna kerana, boleh. Tapi gugurkan kata sendi nama oleh. Contoh ayat, perlawanan hoki itu ditangguhkan kerana hujan lebat. Barulah ayat ni betul. Okey, kata sendi nama bagi juga boleh digunakan untuk menyatakan maksud yang lain daripada maksud tujuan. Contoh ayat, bagi kami, kalah menang tidak penting. Ataupun contoh ayat yang lain, bengkel ini diadakan bagi pelajar-pelajar sekolah ini untuk menjelaskan penggunaan bahasa yang standard. Ni contoh ayat bagi kata sendi nama bagi yang digunakan untuk menyatakan maksud yang lain daripada maksud tujuan. Okay, kalau ada kata sendi nama antara, mesti berganding dengan kata sendi nama dengan. Contoh ayat, antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. Antara dengan. Bukannya antara ilmu perubatan dan ilmu biologi ada persamaannya. Itu salah. Sepatutnya antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. Antara mesti berganding dengan kata sendi nama dengan. Daripada kepada. Dari ke. Kalau ada kata sendi antara, kamu tak perlu gandakan perkataan kat depan ni. Contoh frasa antara cara-cara. Antara cara-cara. Ni salah. Sepatutnya antara cara. Yang ni betul. Antara tak perlu gandakan lagi. Contoh antara cara-cara, salah. Antara punca-punca, salah. Antara kita tak perlu gandakan dekat perkataan yang ada kat depan dia. Contohnya antara cara, betul? Ataupun antara punca. Boleh lah. Kata ganda yang dapat mengikuti kata sendi nama antara ialah kata nama yang mengalami penggandaan separa. Contoh, mereka berbincang antara adik-beradik. Ataupun majlis itu diadakan antara saudara mara sahaja. Di antara juga boleh diikuti oleh kata bilangan tentu dan juga tidak tentu. Contohnya, perhubungan antara
kedua-dua negara itu bertambah baik. Ataupun dia adalah antara beberapa peserta yang berjaya. Kedua-dua merupakan kata bilangan tentu. Beberapa merupakan kata bilangan tak tentu. Antara juga boleh diikuti oleh kata ganti nama diri seperti mereka, kita dan juga nya. Contoh ayat, antara kita banyak perbezaannya. Kalau kata sendi nama di antara, digunakan untuk menunjukkan kedudukan kata arah yang ada jarak ataupun ruang fizikal. Selain daripada, yang ni salah. Jadi kamu boleh buat yang pertama, lain daripada. Okey, yang ni betul. Kalau yang kedua, kamu boleh buat selain. Ini betul. Jangan buat selain daripada. Selain daripada, salah. Demi untuk, salah. Kena pilih sama ada nak guna demi ataupun nak guna untuk. Oh, satu lagi. Hingga ke. Salah. Contoh ayat, saya menunggu dia hingga ke petang. Salah. Hingga ke, salah. Saya menunggunya hingga petang. Baru betul. Hingga ke, salah. Saya menunggunya hingga ke pukul 7 malam. Salah. Saya menunggunya hingga pukul 7 malam. Hingga ke, salah. Kanak-kanak itu melompat ke kiri dan ke kanan. Okay. Ke kiri dan ke kanan perlu dieja jarak, dan kalau yang bahagian pertama tu ada kata sendi, contoh yang ni ada kata sendi ke, untuk bahagian yang kedua tu pun mesti ada kata sendi nama ke juga. Tak boleh gugurkan. Contoh kanak-kanak itu melompat ke kiri dan kanan. Itu salah. Sepatutnya kanak-kanak itu melompat ke kiri dan ke kanan. Barulah betul. Kata sendi nama dalam. Kata sendi nama dalam ni boleh berfungsi sebagai kata adjektif. Sungai itu sangat dalam. Kata sendi nama dalam juga boleh digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama untuk menyebut sesuatu yang abstrak. Abstrak ni maknanya kita tak boleh pegang, kita hanya boleh bayangkan saja. Contoh, dalam hal ini kita semua sudah bersetuju. Hal merupakan benda yang abstrak. Kata sendi nama di dalam digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama yang menyebut sesuatu yang konkret, iaitu adanya ruang fizikal yang nyata. Contoh, kalau di dalam, mereka belajar di dalam bilik 404. Kata sendi nama untuk digunakan untuk menyatakan tujuan yang ada maksud kata kerja. Contohnya, dia menelefon saya untuk menanyakan hal itu. Jadi menanyakan tu merupakan kata kerja. Jadi ayat ni ada menyatakan tujuan yang ada maksud kata kerja. Dia menelefon saya untuk menanyakan hal itu.